Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali. Kalau kita tengok pada situasi sekarang ni, dekat luar tu bahaya. Bahaya maknanya danger. So nak bagi tahu kat sini, danger is very real. Dekat luar sana memang bahaya real. Real. Kalau tengok pada statistik memang real. Tapi fear, ketakutan adalah pilihan kita. Ketakutan di pilihan kita, maknanya kat sini sama ada kita nak terus merasa takut ataupun kita tidak perlu merasa takut, bahkan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang lebih bermanfaat, berfaedah bersama keluarga di dalam rumah. Itu pilihan yang kita ada. Jadi alhamdulillah, saya tengok perkembangan yang baik juga. Selain pada laporan-laporan yang kita merasakan kurang senang di luar sana, tapi saya nampak ada perkembangan yang baik lah di sini, di mana kita telah diberi peluang untuk bersama-sama dengan keluarga. Hari ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang bersama-sama menonton sesi FB Live pada hari ini, kerana ini pilihan yang anda telah buat, sama ada untuk mendengar atau membaca cerita-cerita yang negatif, ataupun pergi kepada satu perspektif yang lain, mencari satu yang lebih positif. Salah satunya inilah sesi-sesi yang begini, yang sesi ilmu kita panggil, dan lebih bermanfaat bagi kita. Selain daripada itu, kita boleh juga membaca, mengaji dan bersama-sama dengan anak-anak lah di rumah. Jadi ini satu nak kata, walaupun ada negatif side-nya tu, tapi di sini pun ada juga pilihan sebenarnya pada kita untuk mencari yang suatu benda yang positif. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi yang menyertai untuk sesi FB Live pada kali ini. Jadi FB Live pada kali ini adalah bertajuk jutawan sedekah. Jadi sebelum saya teruskan dengan kupasan tajuk jutawan sedekah ni apa benda ni, suka saya untuk perkenalkan dirilah dulu bagi mana-mana rakan-rakan di luar sana yang masih tidak mengenali. Saya adalah nama saya Nizam Abu Bakar. Merupakan seorang penasihat takaful profesional daripada AGG. AGG merupakan Azam Gemilang Group, top agensi di etika takaful. Jadi sukalah saya maklumkan, walaupun kita dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ni, saya dan AGG sebagai satu agensi yang memberikan perkhidmatan kewangan adalah merupakan satu perkhidmatan yang kritikal sebenarnya, ataupun kita panggil, bahasa Inggerisnya kita panggil essential services. Jadi kami akan terus memberikan perkhidmatan. Maknanya kata lain, kalau mana yang anda rakan-rakan, ahli keluarga, abang kakak yang masih lagi belum memiliki polisi takaful, ingin menyediakan pelan perlindungan takaful, masih terus boleh menghubungi ejen-ejen kami, boleh hubungi Nizam. Kita akan bantu, kita akan beri nasihat berkenaan dengan perkhidmatan kewangan, perkhidmatan lebih kepada perkhidmatan perlindungan kewangan lah. Alright, kembali kepada tajuk kita tadi, iaitu jutawan sedekah. Apa benda jutawan sedekah ni ya? Pertama sekali kita tengok apa maksud sedekah tu. Kalau dalam Islam, sedekah ini merupakan satu amalan yang murni lah, satu amalan yang mempunyai kedudukan dia yang sangat tinggi di dalam Islam lah. Jadi saya ringkasnya, sedekah boleh difahami sebagai memberi sesuatu atau barang kepada orang yang memerlukan dengan hati yang ikhlas. Kalau kita biasa dengar, tangan yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah yang memberi, kan. Jadi satu amalan yang terbaik lah kalau kita sebagai umat Islam. Jadi bahkan di dalam satu hadis, dia menyatakan daripada Abu Hurairah radhiyallahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh.
Kalau perkara hadis ni pun dah menyatakan, perkara yang pertama dinyatakan adalah sedekah jariah. Bukan kedua, bukan yang ketiga, tapi yang pertama sedekah jariah. Jadi kita faham maksudnya sedekah ni adalah benda-benda sesuatu yang kita patut kejar, patut amalkan, kerana dia satu amalan yang bagus. Jadi kita kena sedekah. Okey. Jadi siapa jutawan sedekah ni? Jutawan sedekah ni siapa? Okey, jutawan sedekah ni adalah orang mereka yang menyediakan pelan takaful. Sebab takaful dengan sedekah satu yang tidak boleh dipisahkan. Kenapa ia tidak boleh dipisahkan? Sebab dia terlalu berkait rapat. Kalau kita tengok sendiri, konsep takaful tu pun kita dah boleh faham. Okey, sebab sampai hari ini saya sentiasa berjumpa dengan orang-orang di luar, sentiasa ada juga yang masih lagi berfikiran takaful ni satu pembaziran, ataupun dia tak percaya takaful ni. Sebenarnya takaful ni dia tak perlu dipercayai. Takaful ni tak perlu dipercayai sebab takaful ni bukan agama. Takaful ni adalah satu alat pengurusan risiko peribadi. Risiko peribadi. Dia satu alat pengurusan risiko yang terbaik untuk kita urus risiko kita. Jadi nak cerita dekat sini, takaful ni konsep dia, kalau kita tengok perbandingan takaful ni dengan insurans. Insurans, perbezaan insurans dengan takaful. Kalau insurans kita panggil dia premium, yang kita duk bayar bulan-bulan tu kita panggil dia premium. Tapi takaful kita panggil dia sebagai sumbangan. Kita panggil dia sumbangan. Saya akan kupas lagi kenapa kita panggil sumbangan ni. Dan yang keduanya, perbezaan insurans dengan takaful ni adalah takaful kita, insurans kita panggil kontrak. Dokumen yang kita dapat tu kita panggil sebagai kontrak. Tetapi takaful kita panggil tabaruk, akad tabaruk. Makna polisi takaful yang tuan-tuan puan-puan sediakan tu, yang dapat tu, yang daripada ejen-ejen takaful ni, kita panggil dia satu akad tabaruk. Jadi apa pula tabaruk ni? Jadi kita tengok apa maksud tabaruk. Okay, dari segi Islamnya, tabaruk ni bermaksud sedekah. Kait balik dengan sedekah tadi yang mula kita ceritakan tadi. Tabaruk ni bermaksud suatu bentuk derma ikhlas yang diberikan oleh satu pihak dengan tidak meminta pertukaran atau balasan daripada pihak lain. Itu maksud tabaruk. Jadi dalam takaful ni konsep dia adalah tabaruk. Maknanya sedekah. So bila kita bersetuju saja untuk menyediakan pelan, apa jenis pelan perlindungan takaful, pelan hibah ke, pelan perlindungan pendapatan, pelan perubatan, pelan penyakit kritikal, lagi apa lagi, dan lain-lain lah. Itu yang basic lah kan. Okay, bila kita setuju saja untuk menyediakan pelan itu, maknanya kita bersetuju, kita akad sebagai tabaruk. Sumbangan bukan premium, tapi sumbangan yang kita buat setiap bulanan ataupun setiap tahun itu akan dipanggil sebagai tabaruk, derma ikhlas. Okey, bukan sebagai premium semata-mata, tapi sebagai derma ikhlas. Okey, apa tujuan derma ikhlas ni, tabaruk ni? Apa tujuan dia? Okey, ia ialah bagi untuk membantu mereka yang menghadapi musibah. Ini yang kita panggil tabung tabaruk tu. Dalam takaful kita panggil tabung tabaruk. Yalah, macam kita dekat luar juga kan, kita ada duit, kita nak sedekah, kita masuk dalam tabung. Dalam takaful pun kita panggil konsep dia tabung tabaruk. Okey, kita letakkan duit dalam tu, ini musibah. Okey, maknanya siapa saja kita dah akad, siapa saja yang kena musibah, kita akan saling bantu membantu. Orang lain kena musibah, orang lain akan menggunakan tabung itu untuk perlindungan lah. Okey, tapi apa kelebihan juga pada kita? Kalau kita juga yang kena musibah, tabung itu juga kita akan pakai. Itulah maksud dia tabaruk. Kena faham balik, takaful bukannya premium, kita bukan panggil premium, kita panggil sumbangan. Sumbangan kepada apa? Sumbangan kepada tabung tabaruk. Akad dia kita sedekah, saling bantu membantu. Jadi pemikiran yang kita kata tadi awal tadi, yang katakan takaful ni satu pembaziran adalah tidak tepat. Bukan satu pembaziran. Dan takaful ni satu tempat yang kita boleh orang kata sebagai medium lah,
medium sedekah secara istiqomah. Kita duk bayar, kita kata duk mencarum, memberi sumbangan tiap-tiap bulan tu, sebenarnya kita sedekah. Okay, kita sedekah. So dah nampak dah kelebihan dia tadi. Itu kelebihan dia orang yang menyediakan takaful ni. Hebat. Lepas tu saya panggil dia sebagai jutawan. Sebagai jutawan. Jadi jangan pernah rasa kita takaful tu satu pembaziran. Tak perlu. Dia dua dalam satu sebenarnya. Adalah kita dapat urus risiko kita. Dalam pada yang sama, kita bersedekah. Urus risiko dan bersedekah. Itu kalau kelebihan orang yang menyediakan takaful. Kalau kata ada 2-3 polisi, 2-3 polisi itulah yang akan kita sedekahkan kepada orang lain. Tapi orang lain juga akan sedekahkan kepada kita sekiranya musibah itu berlaku juga kepada kita. Hebat tak orang-orang yang sediakan takaful? Hebat. Jadi nak cakap dekat sini, mulianya hati orang yang mempunyai satu akaun. Ini satu akaun lah. Satu akaun polisi takaful apabila beliau sebenarnya sanggup untuk memperuntukkan sebahagian wangnya kepada mereka yang kurang bernasib baik. Jika satu hari nanti beliau mengalami nasib yang sama, beliau juga akan dilindungi. Jadi tadi kita duit sumbangan yang kita masukkan ke dalam tabung tabaruk tu, kalau orang lain kena musibah dia guna, kalau kita kena musibah kita guna juga tabung yang sama. Sebab tu kalau perhatikan kebanyakan ejen takaful ataupun saya sendiri, bila kita buat sale, kita akan kata contohlah macam Nizam selalu bagi tahu berapa hari kita boleh sediakan simpanan sebanyak 100,000. Sehari, 2 hari, sebulan, setahun. Kita boleh simpan, tapi kita perlukan satu dana yang banyak lah. Dana yang banyak. Mungkin dan di saat kita nak menyimpan tu, mungkin satu musibah berlaku pada kita. Tapi dengan takaful ni, dalam satu hari kita boleh simpan 100,000. Macam mana pula tu? Satu hari dah boleh simpan 100,000. Bohong lah abang ni, bohong lah Nizam ni kan. Macam pelik sangat kan, apa benda ni kan. Macam mana dapat 100,000? Inilah tabung tabaruk ni. Tabung tabaruk ni yang kita bersetuju tadi, bersedekah bersama-sama. Akad dia bersetuju bersedekah ke dalam tabung tabaruk ni. Inilah duit yang digunakan untuk kepada rakan-rakan kita yang sama-sama ambil polisi takaful yang ditimpa musibah. Sebab tu kalau kata lepas satu hari kita ditakdirkan, auzubillah, ditakdirkan terkena musibah, inilah tabung, inilah duit yang akan digunakan. Sama juga kalau kita perhatikan dia macam rakan-rakan kita yang berlaku musibah dan dimasukkan ke hospital. Ada satu contoh kes baru saja mencarum 7 bulan. 7 bulan, saya 10 bulan, RM70 lebih kurang. RM70 sebulan, maknanya baru RM700 kalau ikutkan. Tapi masuk hospital kena sampai RM60,000. RM60,000 tu syarikat takaful bayar. Daripada mana duit tu kita bayar? Itulah duit yang digunakan, tu ialah duit daripada tabung tabaruk tu tadi. Tabung tabaruk tu contoh dia. Jadi kena faham balik, takaful bukan satu pemaziran. Takaful adalah satu sumbangan, ataupun konsep takaful adalah akad tabaruk. Akad dia kita bersedekah, kita bersetuju untuk bersedekah kepada orang lain. Kalau macam sekarang dalam keadaan kita Perintah Kawalan Pergerakan ni kan, nak jumpa biasa pula hari Jumaat je baru nak bersedekah kan. Kalau boleh amalan ni kita buat hari-hari, tapi setengah orang pula hari Jumaat semai Jumaat baru nak keluar duit sedekah kan. Tapi dalam keadaan Perintah Kawalan Pergerakan ni pula, sembahyang Jumaat dibatalkan, sembahyang Zuhur di rumah. Bila masa pula nak bersedekah? Inilah peluang nak bersedekah secara virtualnya. Setuju ambil pelan takaful, ambil peluang pelan takaful, sediakan perlindungan kewangan, ambil polisi takaful, automatik kita dah berikan, menyediakan satu medium sedekah yang secara istiqomah. Medium sedekah secara istiqomah. So tak perlu pening kepala dah nak kena cari tabung pula dekat luar nak bersedekah. Tak perlu. Dengan cara ini kita dah bersetuju.
So dia balik pada pahaman tadi, kata takaful ni 100%, dia tidak, bukan 100%. Maknanya kalau kata kita polisi kita sehingga umur 80 tahun, sehingga umur 70 tahun tak berlaku apa-apa, bang, macam mana bang? Tak berlaku apa-apa, alhamdulillah. Yang pertama, alhamdulillah sebab Allah panjangkan umur kita. Yang kedua, alhamdulillah lagi sebab duit yang kita sumbangkan itu secara automatik dah menjadi satu kita punya pahala pada kita untuk memberikan sumbangan kepada orang lain, sedekah kepada orang lain. So bukan satu pembaziran. Okey, right, itu kena faham. Kita ambil satu contoh lah. Okey, tapi kena faham bila ada masa-masa tertentu yang kita tidak boleh gunakan duit ni. Betul, bukan semua polisi yang kita sediakan tu bukan semua kita boleh gunakan. Ada masa-masa yang tidak boleh digunakan. Sebagai contoh, kita ambil beberapa contoh dekat sini. Sebagai contoh, kita nak sediakan plan takaful. Kita nak sediakan plan takaful, tapi masih dalam tempoh menunggu. Sebab macam tu, macam plan perubatan. Plan perubatan dia ada tempoh menunggu. So bila ada tempoh menunggu ni, dia tak boleh lah nak buat tuntutan. Tak boleh buat tuntutan. So tak boleh nak gunakan tabung tabarruk ni. So yang keduanya, plan takaful yang dah habis tempoh matang. Dah habis tempoh matang, maknanya macam tadi saya cakap lah, kalau kata umur kita buat polisi sampai umur 70-80, habis tu kita tak layak lah untuk guna balik tabung tu sebab dah habis tempoh tu. Tapi still kita dapat pahala daripada sumbangan dan sedekah yang kita buat, yang telah kita buat lah. Masih ada bahagian di situ, walaupun tidak di dunia, insya-Allah di akhirat nanti. Okay, seterusnya, mana kita tahu walaupun tidak di akhirat, belum sampai, lepas tu tiba-tiba rupanya anak kita, cucu kita pun ambil juga polisi takaful pada syarikat pengendali takaful yang sama. So duit tu juga yang dia guna. Jangan kita rasa rugi sangat lah, duk bayar bulan-bulan, duk carung bulan-bulan, tapi besok tak pakai, tak dapat apa. Jangan rasa gitu. Sebab mungkin juga yang akan dapat sumbangan tu anak cucu kita, cucik kita. Okay, wallahualam, kita tak tahu. Okay, jangan rasa begitu. Okey, lagi apa? Kad takaful perubatan yang masih dalam bentuk quotation. Ini satu hal. Banyak minta quotation, tapi tak buat keputusan, tangguh. Ni risiko ni boleh berlaku bila-bila masa. Okey, so jangan duk tangguh minta quotation, nak buat perbandingan dan sebagainya. Okey, boleh minta quotation, bukan tak boleh, tapi janganlah ambil masa yang lama untuk membuat keputusan. Dan sekarang ni dalam kebanyakan takaful, pengendali takaful pun kita ada sediakan dalam tempoh macam kita panggil cashback 15 hari. Maknanya you sign up dulu dalam tempoh 15 hari, you buat keputusan, you fikirlah dalam tempoh 15 hari. Itu dalam tempoh 15 hari tu pun tak tahu apa akan berlaku. Jadi buat keputusan tu cepat. Okay, yang keempatnya mereka takaful perubatan yang dah lama tak bayar. Lapse lah kan. Bila kita lapse, kita buat lupa, tak bayar dan sebagainya. Tapi bila saat kita kena musibah tu, baru kita tahu, oh aku minta kaful lap dan tak boleh pakai. Rugilah kan. Rugi. Kalau orang lain punya ni memang tak boleh lah. Kita tak buat, tapi kita kata kita nak claim atas takaful orang lain. Bukan. Dia bukan macam orang kata insurans ataupun takaful kereta ni. Insurans kereta bukan. Nak claim atas orang lain tak boleh. Lepas tu ada lagi takaful yang tunggu nak bincang dengan isteri. Tunggu bincang isteri, tangguh lagi. Bincang dulu dengan isteri, bincang tak dapat keputusan. Sign up dulu, ada 15 hari, jangan risau. Lagi apa? Nak tunggu compare dulu. Sama juga tadi, tangguh juga lagi nak compare. Okay, nak compare. Tiap-tiap bulan tunggu hujung bulan baru nak sign up, tangguh juga. Banyak juga, tapi kena berhati-hati. Kena, yang paling ringkasnya, kena pastikan polisi kita sentiasa berkuat kuasa dan tiada lapse lah. Senang kata gitu. Okay. Jadi kembali pada kita punya tajuk asal tadi, jutawan sedekah. Siapa jutawan sedekah? Anda yang memegang atau menyediakan plan takaful adalah merupakan jutawan sedekah. Kerana apa? Kerana takaful adalah satu konsep sedekah, ataupun takaful adalah medium sedekah secara istiqamah.
Okey, satu medium sedekah untuk kamu. Bukan satu pembayaran, bukan satu pembayaran, dan ada satu sedekah. So tiada jangan pernah rasa rugi. Teruslah menyediakan bulan takaful sekiranya, dan buat semakan selalu juga sekiranya tidak mencukupi. Boleh buat tambah lagi 1-2 polisi, tak ada masalah. Jangan rasa macam boleh ke 2-3 polisi, boleh 2-3 polisi, tak ada masalah. Jangan rasa, sebab ada satu video yang saya share pun, kalau siapa yang ikuti saya punya Nizam Abu Bakar YouTube channel, saya ada share. Saya kata video tu saya ada share iaitu takaful bukan setakat medical card. Okey, takaful bukan setakat medical card. Okey, so boleh tengok video-video tu. Okey, so itu sekadar itu yang saya nak kongsikan pada hari ini. Sebelum saya tamatkan sesi FB Live ni, InsyaAllah saya harap sedikit sebanyak dapat memberi sesuatu kepada anda, mempermaafkan kepada anda semua yang mengikuti FB Live ni, dan mintalah sedikit bantuan daripada anda semua untuk like dan sedikit komen berkenaan dengan perkara yang kita bincangkan, dan kongsikan, sharekan dengan rakan-rakan yang lain, adik-adik, abang kakak yang lain yang berada di luar sana. InsyaAllah semoga mereka juga mendapat manfaat, anda juga mendapat manfaat, insyaAllah. Terima kasih kepada anda yang mengikuti sesi live pada kali ini. Kita jumpa lagi di masa yang lain, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.